الشاكرين الذاكرين الحامدين العابدين المخلصين المستغفرين يا الله يا أرحم الراحمين أما بعد اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan kelapangan pada kita pada malam ni untuk kita sama-sama berada di rumah Allah ini. Mudah-mudahan diberikan kerahmatan, keberkatan di dunia dan juga di akhirat esok lebih lagi. Untuk malam ni kita ada program khusus daripada Jabatan Mufti Negeri Perak, iaitu berkaitan dengan program bedah buku yang dikeluarkan ataupun yang diterbitkan oleh Jabatan Mufti Negeri Perak. Dan buku ini berkaitan dengan salah satu daripada disiplin ilmu yang kita kira adalah agak baru, iaitu aliran pemikiran semasa. Nama pun semasa, jadi dia perkara yang baru. Aliran pemikiran semasa. Kalau di universiti-universiti, di IPT, kursus ni ataupun tajuk ni memang dibahaskan bagi pelajar-pelajar pengajian Islam, khususnya yang mengambil pengkhususan usuluddin. Dia akan belajar. Kalau dalam bahasa Arab disebut tayarat al-fikriyah al-mu'asarah, aliran pemikiran semasa. Kalau di masjid-masjid kita tengok tak ada lah dibahaskan secara berkitab. Maka ini satu inisiatif yang cukup baik daripada Jabatan Mufti untuk kita semua, untuk masyarakat Islam, masyarakat setempat, untuk kita membincangkan tajuk ni. Dan dia cukup penting. Aliran pemikiran semasa ni cukup penting. Jadi buku ni minta maaf lah, ni bukanlah kata nak jual ke apa kan. Tapi orang kata apa, daripada Jabatan Mufti, dia buat edaran kalau siapa yang berminat boleh dapatkan kat luar sana. Harganya RM25 satu naskah. Cantik naskah ni. Bolehlah untuk pengetahuan kita, bukan sekadar untuk pengetahuan, tapi juga untuk kita teliti dan pastikan diri kita, keluarga kita bebas daripada aliran-aliran yang sunsang ni, aliran pemikiran semasa yang salah. Jadi harga dia RM25. Kata tadi Wakil Jabatan Mufti Ustaz Hafizi kata kalau beli malam ni ada offer, beli satu kitab ni dapat kitab lain. Dia bagi hadiah lah ya. Baik, kita teruskan. Aliran pemikiran ni dia cukup penting, kerana apa jua yang berlaku, apa jua tindakan kita adalah berdasarkan kepada fikiran kita. Daripada fikiran ni baru dia menghasilkan tindakan. Orang putih kalau kita tengok negara barat kan, macam mana boleh berubah sehingga seliberal macam ada sekarang ni. Keluarga dah tidak ditengok dari sudut mak melahirkan anak, ayah mak kahwin dua dapat anak. Itu dah tak berapa dah sekarang ni. Keluarga tu ditengok dari sudut legal bounding, dari sudut ikatan undang-undang. Siapa juga dia boleh dianggap sebagai anak dia, pergi kat lawyer ke apa ke, sign agreement. Kalau kita belah Malaysia ni, belah tempat kita anggap anak angkat, tapi dia anak. Boleh dapat hak sebagaimana anak betul. Kita orang Islam tak boleh. Anak angkat dia ada limitasi. Di negara barat macam semua orang dah maklum,
boleh ada yang apa ni, yang tukar jantina, terbebas sekarang ni. Kenapa tu? Kerana dia mula dengan ubah fikiran dulu. Dia berasal daripada satu buku je. Nama dia On Liberty. Adalah internet kalau siapa rajin baca. On Liberty. Jadi buku ni On Liberty ni, dia cerita, dia kata apa ni, ubah fikiran, cerita pentingnya fikiran. Padahal orang putih sebelum daripada tu ada nilai-nilai akhlak. Dia tak bagi ni, kalau tukar jantina tak boleh. Kalau nak duduk sekali kena kahwin. Kristian, orang Kristian mana dia ada nilai-nilai. Tapi bila diubah fikiran, ada buku tu ditulis On Liberty, John Stuart Mill, orang putih tu nama dia. Maka bila dia tulis buku On Liberty ni, pih je buku dia. Buku tu dia kata apa? Bagi setiap orang, atas diri dia, atas badan dia sendiri, dia berdaulat sepenuhnya. Apa maksud tu? Mana atas diri kita ni, kita boleh buat apa saja, bebas. Bebas, sovereign need dia kata. Bebas, berdaulat atas diri kita. Maksudnya, aku ni badan aku. Aku nak bagi siapa-siapa guna badan aku. Seolah bahasa kitanya, aku punya pasal lah. Kerana ni aku punya. Kalau aku nak gugurkan budak hak ada dalam perut aku ni, hak aku, kerana badan ni aku punya. Kalau aku nak tayang mana-mana bahagian badan aku ni, bebas, kerana aku punya. Nampak tak? Mula daripada situlah, bila United Kingdom, Britain, dia terima pakai On Liberty tu, start dari situ. Jadi ubahnya apa? Fikiran. Sama macam kita lah. Bila penjajah mari, yang ubah tu apa? Dia ubah fikiran kita dulu. Ditulisnya kita ni pemalas, kan? Ditulisnya kita ni tak bertamadun. Ditulisnya macam tu. Dan kemudian kita pun percaya. Maka dia menjadikan kita lemah. Fikiran kita lemah dah. Bila fikiran kita dah lemah, ke kita pun jadi lemah. Tindakan jadi lemah. Itu pentingnya pemikiran. Dan kalau tengok serangan orang putih, serangan barat terhadap Islam adalah serangan fikiran. Jadi sebab tu kita nak kena hadam juga tajuk ni. Maka dianjurkan program kita bedah buku ni, aliran pemikiran semasa. Tapi saya tak pastilah, tengok antara mana sempat sebab bila masuk waktu isyak kita dah kena berhenti. Kita ada 9 tajuk. Ada 9 tajuk. Tajuk yang pertama, bab yang pertama berkaitan dengan fahaman Syiah. Itu yang pertama. Ini semua aliran-aliran belakang ya. Syiah ini agak topik yang agak terkebelakang lah. Kerana Syiah ni dah ada agak lama. Yang zaman Sayyidina Ali dulu radhiyallahu anhu. Tapi dia masih juga berkembang dan terus berkembang sampai sekarang. Maka dia diiktibar sebagai aliran semasa. Lebih-lebih lagi selepas berlakunya revolusi Iran, lebih nampak lagi kesemasaan aliran Syiah. Yang kedua, kita akan bincang sikit penggunaan kalimah Allah secara umumnya. Itu tajuk dia yang kita semua saya kira tahulah tajuk ni ya. Penggunaan kalimah Allah oleh orang bukan Islam. Itu topik yang kedua dalam buku ni. Topik yang ketiga, kristianisasi. Maknanya usaha mengkristiankan, secara khusus di Malaysia. Itu yang ketiga. Yang keempat, Islam liberal. Yang keempat. Yang kelima, sekularisme. Yang keenam, pluralisme agama. Ini semua aliran yang semasa lah ni ya. Yang sekarang kita tengah berdepan ni. Memang tengah berdepan ni aliran-aliran ya. Yang ketujuh, hak asasi manusia. Hak asasi manusia. Ini satu
satu tajuk yang cukup penting untuk dibahas, untuk kita faham. Kerana banyak perkara yang berlaku sekarang ni dia bertenggek atas hak asasi manusia. Dia macam mana dia nak bergerak tu atas hak asasi manusia. Dan amat baik bila kita faham tajuk ni. Yang ke-8, Malaysia sebagai negara Islam. Walaupun sebahagian dari topik ini mungkin agak kontroversi ataupun mungkin tak diterima oleh sebahagian, tapi tak apalah. Yang penting perkara-perkara dibincangkan ni satu perkara yang perlu kita semua fahami. Dia berlega-lega dalam masyarakat kita. Yang ke-9 yang terakhir adalah serangan pemikiran terhadap wanita. Dalam istilah dekat sini digunakan normalisasi wanita. Jadi ni ada 9 topik. Setengah sebut sebagai feminisme, tapi dekat sini digunakan istilah normalisasi wanita. Ada 9 topik ni. Kaedah akan kita guna pada malam ni adalah kaedah bedah buku. Kaedah bedah buku. Jadi bedah buku ni maksudnya kita ada satu buku ni, kemudian kita akan lalui topik-topik dia secara sepintas lalu. Kita cuba highlight ataupun kita cuba untuk pernampakkan perkara-perkara yang penting daripada buku ni. Mudah-mudahan dapat manfaat besar kepada kita semua. Mungkin satu topik tu kita boleh dalam 5 minit, 7 minit gitu je. Sebab nak pastikan kita selaras dengan SOP yang ada. Baik, topik yang pertama iaitu ajaran Syiah. Pengharaman ajaran dan fahaman Syiah di negeri Perak. Syiah seperti mana kita maklumi, satu aliran, kalau kita nak faham dia mudah aja, yang mengutamakan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu atas sekalian sahabat yang lain. Itu secara prinsipalnya Syiah ni. Kalau dia utamakan Sayyidina Ali berbanding sahabat-sahabat yang lain, maka mereka dianggap sebagai Syiah. Syiah ni, dia perkataan Syiah ada tak dalam Quran? Ada. Perkataan Syiah ada dalam Quran. Wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Maknanya kumpulan Syiah. Orang-orang bila dia benda aliran-aliran hati betul ni, biasanya dia akan gunakan satu istilah yang nampak macam tu. Nampak macam tu. Tapi bila kita tengok dalam lagi, tak betul. Kan, feminisme. Kita nak mengangkat wanita. Angkat tahu ke mana? Angkat sampai terbuka habis baju dia. Gitu kan. Tapi istilah angkat wanita tu sedap tak dengar? Sedap nak angkat kedudukan wanita. Tapi di sebaliknya tu. Jadi ini perkara-perkara yang memang diguna pakai, strategi memang dah diguna daripada dulu lagi. Maka Syiah ini pun satu istilah wallahu a'lam yang memang diguna, dicari molek. Dan memang ada pun istilah dalam Quran, tapi bukan maksud Syiah hak ni, hak Syiah hak sesat ni. Kena ingat tu ya. Jadi bila baca dalam Quran tu jumpa ayat kan, wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Bukan Syiah ni. Syiah yang dimaksudkan, yang sesat ni adalah yang mengangkat ataupun yang mengutamakan Sayyidina Ali lebih daripada sahabat-sahabat yang lain. Kita ahli sunnah macam mana? Kita ahli sunnah ranking memang sebut dah. Paling tinggi Abu Bakar radhiyallahu anhu, turun sikit Sayyidina Umar, turun lagi Sayyidina Uthman, turun lagi Sayyidina Ali, ikut ranking Khulafa' Rashidin. Lepas tu 6 orang yang dijanji syurga. Lepas tu ahli Badar. Lepas tu sambung. Tapi bagi Syiah tak. Malah bagi setengah Syiah yang ghulu, yang melampau kan,
Sayyidina Ali itu bukan sekadar lebih daripada Abu Bakar, tetapi lebih daripada Rasul sendiri. Kalau yang ghulu sangat, yang melampau sangat, melampau sangat tu. Sehingga kalau dalam setengah pandangan Syiah yang melampau tadi ni, maka mereka berkata Jibril tersilap memberi wahyu. Sampai tahu tu. Jibril alaihi salam tersilap beri wahyu. Sepatut beri ke Sayyidina Ali. Tersilap macam mana? Terberi ke Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ghulu. Dan kalau tengok lebih lagi pula, Sayyidina Ali tu sendiri dianggap sebagai ada nilai-nilai ketuhanan. Itu bahaya Syiah ni. Tu dari sudut apa? Dari sudut pemikiran dia. Ni adalah dibincang dalam apa ni? Dalam buku ni. Cuma kalau nak baca satu-satu tu memang tak sempat. Jadi kita cuba highlight mana yang utama, mana yang penting sebahagiannya. Dan yang paling bahaya bagi Syiah ni, yang paling bahaya itu pemikiran dia asasnya. Lebih bahaya lagi pada ketika ini bila Syiah ini dia membawa elemen-elemen ekstrim dari sudut penggunaan kekerasan material, kekerasan fizikal. Itu bahaya Syiah. Itu cukup bahaya. Kalau dia sikit tak apa lagi. Tapi bila dia ramai, Pakistan Sunni 60-70%. Pakistan. Mana Ahli Sunnah wal Jamaah. Syiah lebih kurang 30. Lebih kurang. Tetapi bila tiba perayaan dia, perayaan yang mengingat hari Karbala apa semua tu kan, tiba perayaan dia, tutup semua. Pekan apa semua tutup. Sebab apa? Sebab waktu itu agresif, ekstrim dia tu lahir waktu tu. Macam mana tak agresif kalau dah dalam perayaan tu, kalau dia boleh meluka diri sendiri. Boleh tengok dalam internet tu. Boleh tengok sangat dalam internet. Dia luka diri dia sikit-sikit kan. Dia bukanlah turun gitu lah. Tu terus pergi hospital lah. Tapi dia sikit-sikit kan. Sambil duk ingat zikir sikit-sikit sehingga berdarah habis tu badan ni. Gitu kan. Jadi yang bahaya dari sudut keadaan semasa ni, ekstrim dia dari sudut penggunaan kekerasan ataupun ekstrim fizikal dia, di samping pemikiran dia. Pemikiran dia salah cukup banyak. Dalam kitab ni antaranya disebut Allah dia boleh silap tahu tu. Itu bahaya lagi tu. Itu disebutnya dalam kitab ni disebut sebagai al-bada. Aqidah al-bada. Al-bada ni maksudnya Tuhan dia boleh tersilap. Itu secara mudah lah. Tuhan tu boleh tersilap. Kita kata Allah Maha sempurna, Allah Maha tahu, Allamul ghuyub wa huwa alimun bidzati sudur. Tapi orang Syiah dia kata Tuhan boleh silap, boleh tukar, boleh tertukar. Itu bahaya dari sudut pemikiran dia. Maka kerana perkara-perkara yang kita sebut ni, antaranya kita lihat fatwa muzakarah khas Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan ni tahun bila ni? 5 Mei 1996. Dah keluar lah. 5 Mei 1996 berkaitan dengan Syiah. Agak lewat jugalah kita sebenarnya. Kerana tersebarnya Syiah ni sebegitu luasnya selepas daripada revolusi Iran 1979 lebih kurang. Tapi kita fatwa lewat ni 1996. Apapun ni satu tindakan daripada pihak berkuasa untuk mengekang pengaruh ataupun tersebarnya Syiah di negeri Perak kita. Baik, kalau boleh saya baca sikit fatwa daripada negeri Perak tu. Fatwa daripada negeri Perak. Saya baca lajulah. Ajaran dan fahaman Syiah didapati bercanggah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang menjadi teras pegangan masyarakat Islam di Perak.
berdasarkan kepercayaan dan perbuatan seperti berikut: menambah atau mengurangi lafaz dan kandungan syahadah. Mana dia ada tambahan daripada syahadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, dia tambah Ali tadi ni. Dia tambah Sayyidina Ali. Yang kedua, mentaati imam-imam dan mempercayai mereka sebagai maksum. Ini akidah nombor 2 yang bahaya. Maksum tu maksudnya setara dengan Nabi. Apa maksud setara dengan Nabi? Maknanya dia ada kalau bahasa orang putih legislatif. Ada kuasa nak perundangan itu dia boleh buat. Macam Quran, macam sunnah dalam pandangan kita. Maka bagi orang Syiah, imam tu ada kedudukan yang seperti mana Nabi dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian yang ketiga, adanya berlaku penyelewengan pada Al-Quranul Karim, ada pengurangan dan penambahan. Maksudnya Quran ada dengan kita pada masa sekarang ni, dia tak sempurna. Ada sebahagian hak hilang. Tapi bila kita tengok yang dia baca, macam kita lah. Yang kenapa? Kerana ada pada mereka lagi satu kepercayaan disebut sebagai tuqyah. Kepercayaan dia tuqyah, makna menzahirkan perkara yang lain daripada hak dia percaya. Itu lagi satu juga yang bahaya pada ajaran Syiah ni. Kemudian menolak hadis yang diriwayat oleh para sahabat Rasulullah, mencerca, menghina para sahabat, mempercayai raja'ah, menghidupkan orang mati ke dunia. Itu antara kepercayaan mereka. Mengamalkan tuqyah tersebut dah tadi, mengamalkan nikah mut'ah. Ini antara ciri ajaran salah. Bila ada bab mut'ah ni, confirm salah lah. Mut'ah ni tuan-tuan, kalau anak imam depa sendiri, anak imam orang Syiah pun tak sanggup nak mut'ah ke anak dia. Tapi untuk pengikut dia suruh mut'ah. Yang berikutnya, mempercayai amalan menziarahi makam Sayyidina Ali karamallahu wajhah akan memperolehi ganjaran syurga. Melakukan upacara memukul, menyeksa tubuh sempena 10 Muharram, kita sebut tadi ya. Jadi ini beberapa perkara yang menjadi asas kepada amalan ataupun fahaman Syiah diharamkan. Okey. Jadi kita selesai bab Syiah secara ringkasnya. Pergi kepada perkara yang kedua, penggunaan kalimah Allah hanya merujuk kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam agama Islam. Ini sebenarnya tak habis lagi pun isu ni ya. Tak habis lagi isu ni. Tapi kita pada peringkat kita berikan penerangan. Kita berpegang bahawasanya kalimah Allah di Malaysia kita ni digunakan bagi menunjukkan kepada Tuhan yang sebenar. Isunya apa? Apabila orang bukan Islam, dia nak menterjemahkan God dalam Bible tu dengan terjemahannya Allah. Kat situ point dia. Dia nak menterjemahkan God dalam Bible yang dipegang oleh orang Kristian tu, bila nak terjemah ke dalam bahasa Melayu, ke dalam bahasa Malaysia ke bahasa Melayu, maka diterjemah sebagai God. Hujah memang ada, kedua-dua belah pihak ada hujah. Yang kata boleh pun ada hujah, yang kata tak boleh pun ada hujah. Tetapi bila kita tengok balik, hujah yang paling kuat, saya rasa lah, ni banyak hujah dia bagi kan, hujah yang paling kuat menafikan penterjemahan God kepada Allah dalam Bible tu, kerana Bible sendiri pun dia tak guna perkataan Allah. Gitu ya? Bible sendiri pun tak guna perkataan Allah. Malah dikekalkan bahasa tu. Kalau boleh tengok sampai sekarang, saya ingat dalam banyak naskah Bible masih kekal. Dia pakai bahasa yang original dulu. Dia katakan waktu Nabi Isa, dalam pandangan dia orang lah, Nabi Isa tu
disalib apa semua. Jadi Nabi Isa kata apa? Nabi Isa kata, Eli Eli lama sabakhtani. Dia bunyi dia macam Arab sikit, kerana bahasa Ibrani ni adalah bahasa yang adik-beradik kepada bahasa Arab. Adik-beradik kepada bahasa Arab. Jadi dia tak guna perkataan Allah. Dia pakai Eli. Bukan dia pakai Allah dah. Waktu Nabi Isa kena salib tu, Nabi Isa kata, Eli Eli lama sabakhtani. Kalau tukar dalam bahasa Arab, Ilahi Ilahi lima taraktani, dalam bahasa Arab lebih kurang, tak lagi banyak, lima taraktani. Tapi dia pakai apa? Eli. Maksudnya Tuhanku, Tuhanku. Dia tak pakai Allah dah. Dia tak pakai Allah. Itu original punya. Original punya. Maka timbullah persoalan. Pasal apa bila nak translate ke bahasa Melayu, dia pakai Allah. Translate bahasa orang putih pun pakai God. Pasal apa bila nak translate, diterjemah ke dalam bahasa Melayu, tengok-tengok nak pakai Allah. Kat situ isu dia. Maka kita, sebahagian daripada sarjana kita, orang alim kita pun fikir amat bahaya jika dibiarkan penggunaan terjemahan itu dengan penggunaan Allah. Jadi itu satu poin yang saya rasa paling kuat lah, yang kita semua kena pegang. Kan? Kalau orang tanya pasal apa saya tak boleh pakai, saya tak boleh guna Allah pula, kalau orang Kristian tanya kita kan, kita kata terjemahan kamu pun dalam bahasa orang putih, dalam bahasa Inggeris tak menggunakan perkataan Allah. Instead of perkataan Allah, dia pakai God. Dan ada setengah ungkapan dikekalkan. Dikekal sampai sekarang, memang dikekalkan. Dia macam ayat saya sebut tadi ni, Eli Eli lama sabakhtani. Gitu kan. Ayat tu kita pun ingat. Sebab apa ingat? Kerana ayat tu antara lain digunakan untuk membuktikan Nabi Isa tu bukan Tuhan. Ayat tu dia guna pun. Kita lah orang Islam nak berhujah dengan orang Kristian, nak kata Nabi Isa bukan Tuhan, kita pakai ayat tu lah. Eli Eli lama sabakhtani. Tuhanku, Tuhanku, mengapa mu tinggalkan aku? Kalau Tuhan, takkan nak minta dengan Tuhan. Bila Tuhan, dia minta daripada sesuatu, menunjukkan dia bukan Tuhan, dia lemah. Ayat tu kita guna. Dan ayat tu juga digunakan dalam masalah yang kita bincangkan ini, yang kita bincangkan ini berkaitan dengan penggunaan perkataan Allah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu dalam Bible. Boleh Itu isu nombor 2. Jadi pegang hak tu, hujah kuat tu. Pegang hak tu. Isu yang ketiga, kristianisasi dan dakwah halus yang menyerap umat. Ini berkaitan dengan kristianisasi. Dalam bahasa Arab, waktu kami mengaji dulu disebut tansir. Tansir ni maksudnya nak mengkristiankan. Gitu. Dan dia memang berlaku seluruh dunia. Tuan-tuan, dua agama yang sedang kita kata bersaing sekarang ni. Dua agama yang sedang bersaing sangat. Satu dunia, global. Islam, Kristian. Dua ni. Setengah ulama' dia kata bagus. Setengah ulama' kata bagus. Bagusnya kerana apa? Kerana bila dua-dua bersaing, maka dua-dua akan menunjukkan nilai yang terbaik daripada kedua-duanya. Diambil daripada ayat Quran, fastabiqul khairat. Hendaklah kamu berlumba-lumba buat baik. Yalah, itu dari satu sudut. Tapi kalau kita tengok bahaya Kristian ni, kita tengok muka surat berapa kita baca tu sebab yang ni saya rasa poin yang cukup bagus. Okay, kalau boleh, kalau ada siapa yang ada buku tu kan, boleh buka tengok. Kita baca sikit muka surat 92. Kalau siapa ada muka surat 92. Alang-alang ada buku tu, terus buka. Muka surat 92. Siapa yang ada Poin yang D tu.
Kita tengah bersaing Islam dengan Kristian bersaing. Tapi Kristian tuan-tuan, dia punya apa? Gerak kerja tu masya-Allah. Masya-Allah. Kita ni dah merdeka berapa tahun dah kan? Tapi orang Cina yang masuk Islam tu tak lebih 5%. Banyak-banyaklah lebih kurang 100,000, tapi 100,000 daripada lebih kurang 3 juta orang Cina. Berapa persen? 5% tak sampai, saya buat kira-kira. Kita punya missionary kita wallahu alam, tak tahu kat mana silap. Tapi ini tengok orang Kristian macam mana Dia kata selama lebih kurang 40 tahun. Ini dakwah Kristian dekat Korea. Mula lebih kurang 70-an, 80-an. Sekarang lebih kurang 40% daripada orang Korea adalah beragama Kristian. Tu 40%. Ini kita kena sedar tuan-tuan. Kena sedar ni. Muslimin ke muslimat, memang kena sedar ni. Bahaya ni dia datang. Maknanya missionary dia, cara dia kerja memang cukup hebat. Ni kalau tuan-tuan dengar daripada orang hak tulis ni sendiri Kerana ini buku ni Sahibus Samahah Datuk Zamri hanya menghimpun, kebanyakannya dia himpun. Adalah yang dia tulis juga, tapi kebanyakan dia himpun daripada kertas kerja penulisan orang-orang yang pakar dalam bidang. Kalau tuan-tuan tengok sendiri yang ditulis ni pasal kristianisasi ni memang menakutkan. Yang tulis ni pun rasanya dah arwah dah. Allah yarhamu. Orangnya bagus. Sempatlah berjumpa 2-3 kali. Tengok pula kat Nigeria sebelah tu, muka surat 93. Kat Nigeria. Sebelum merdeka, Nigeria lebih tahun 1953 disebut dekat sini, orang Islam ada 45.3%. Orang Islam ada 45.3%. Ni tahun 1953. Yang Kristian 21.4%. Ini tahun bila ni? 1953. Tengok jumlah kemudiannya. Tahun 2010, sekarang 2020, kita tak tahulah. Dah 10 tahun lebih ni kan, tahun 2021. Pada tahun 2010, yang Kristian 49.3%. Naik daripada 20 lebih peratus tu, naik kepada 49.3. Yang Islam dah duduk bawah daripada Kristian. Yang Islam 48.8%. 1953 sehingga 2010. Tak lama mana tu. Tak lama mana Tapi kita alhamdulillah lah orang Melayu ni kan. Tu pun kita risau ni. Kan tengok statistik atas bilangan-bilangan yang ada tu menakutkan. Cuma taklah sampai kepada tahap Korea dan taklah sampai kepada tahap Nigeria kita sebut ni. Jadi tuan-tuan, bila kita tengok anak kita hantar anak kita mengaji ke universiti ke mana, tuan-tuan jangan lupa doa sungguh-sungguh. Doa sungguh-sungguh. Anak-anak kita di sekolah asrama, kita tak tahu apa cabaran ada. Cabaran cukup berat sekarang. Cabaran cukup berat. Ini antaranya. Di universiti siapa nak jaga ni? Saya duk tengok yang boleh jaga anak-anak kita jika kita bekalkan dia dengan agama dulu. Yang keduanya, kita bekalkan dia dengan doa kita. Jangan lupa doa untuk anak-anak tu. Doa. Sekarang tak apalah, PKP duduk kat rumah. Jenuh pula nak ngawal kan. Tapi bila dia pergi ke sana, macam-macam berlaku. Yang nak kawal dia mudah-mudahan, yang nak jaga dia mudah-mudahan agama yang kita beri kepada dia dan juga doa kita sendiri. Dan Kristian tuan-tuan, Kristian ni dia cukup hebat kaedah dakwah dia, dan cukup kita kata apa, lenient maksudnya apa, dia jenis apa, nak macam mana boleh belaka, gitu kan.
Nak macam mana boleh belaka. Kerana tu tuan-tuan kalau pergi ke, contoh kan, kalau pergi ke Ipoh, ada gereja yang ada cara nak apa? Nak menguruskan jenazah, ada cara tanam, ada cara bakar. Kan? Dekat depan dengan atas sebut lah, kerana ni rekod apa semua. Tapi itu agak trending dalam agama Kristian. Kita ada tak? So apa boleh ada bakar ni? Dalam Kristian kita agama disebut sebagai agama samawi. Agama Yahudi, agama Kristian, agama Islam. Tak ada bakar-bakar mayat ni. Semua sepakat tanam. 7 kaki ke 10 kaki terpulang. Ada lahat, tak ada lahat terpulang. Tapi tanam. Nak tengok kata Kristian ni liniannya dia boleh. Dalam compound gereja sendiri. Tujuannya apa? Nak tarik. Selagi boleh. Yang Islam pun agak linian juga, tapi dia tak sampailah benda-benda yang prinsipal. Ada tengok tak dekat masjid ada. Tuan-tuan pernah pergi tengok tak yang jenis bakar ni? Dia akan simpan dalam kotak kecil je. Abu duduk dalam tu. Ada pernah kat masjid kita, mana-mana masjid satu dunia ni yang ada macam tu? Ada tak? Tak ada, saya tak pernah jumpa. Kalau jumpa tolong cerita nak tengok. Tak. Islam dia linian, tapi dia ada prinsipal yang tak boleh ubah. Kristian tak. Kristian mana-mana dia boleh ubah. Sebab tu kalau dia punya apa? Dia punya cabang-cabang dia tu kan. Ada denomination dia tu, dia punya kita kata yalah. Dia punya pecah-pecah dia tu kan. Banyak sangat. Dan yang banyak sangat tu pula dari sudut prinsipal. Ada kata Tuhan, anak Tuhan, Holy Ghost. Tuhan, anak, mak. Beza lah tu. Oh, beza tu. Ni Tuhan ni. Kan? Tuhan. Dalam bahasa apa ni? Dalam bahasa ilmu kalam ni disebut uknum. Uknum yang pertama, pak, ayah. Uknum yang kedua, anak. Uknum yang ketiga, mak. Pandangan lain pula, uknum pertama ayah, anak, yang ketiga mak. Beza tu antara mak dengan Ruhul Qudus, Holy Spirit. Beza sangat. Dan dia orang boleh berbeza-beza macam tu. Kerana linian sangat dia boleh tarik. Ada gereja hak jenis menari. Kita kalau menari ke sesatlah, kan? Menari dalam masjid habis tu, kan? Menari tu pula bukannya menari sikit-sikit tu, macam zikir kecil-sikit tu kan. Tu mungkinlah setengah ulama kasi boleh terima lagi. Tapi ni menari memang jenis menari sungguh. Boleh, tak ada masalah. Dan ada pula sekarang ni kalau dekat apa ni? Dekat UK sana, gereja menikahkan yang jenis LGBT ni. Oh ada. Dia punya pak imam LGBT pun ada. Macam mana tu tuan-tuan? Ha? Linian tak? Kita ada tak pak imam LGBT? Tak tergambar lah. Saya tak gambar lagi lah imam LGBT. Kalau imam perempuan boleh jadi lagi. Adalah perbahasan fiqah semua, tapi perbahasan yang ganjil lah, yang membenarkan. Tapi imam LGBT tak pernah ada. Tak pernah ada sepanjang sejarah Islam. Wallahualam lah kalau hujung-hujung ni macam-macam serangan ni, kok kalau ada kita tak tahu. Tapi nak cerita kata liniannya begitu longgarnya agama Kristian, dan itu bahaya. Sebab itu kalau kita tengok strategi orang Kristian ni, tengok dia kategorikan orang-orang yang dah masuk Kristian. Kategori pertama 100% Kristian betul. Dan semua ni dia terima sebagai sebahagian daripada Kristian. 100% Kristian dengan campur bahasa dia pun, bahasa ikut cara Kristian. Dia ubah sehingga dia sampai kepada apa? Dia mengekalkan identiti sosial dalam masyarakat Islam, cuba kekal amalan luar Islam, dilihat macam Islam yang agak liberal. Sampai tahap tu dikira masih Kristian lagi. Nampak macam Islam kan? Tapi Islam yang agak liberal sikit. Dan yang ke pembahagian yang ke-6, ni Kristian buat pembahagian yang ke-6.
Dia menyorok, maknanya dia menyorok kepercayaan dia terhadap Kristianiti, tetapi identiti Islam 100%. Strategi dia apa? Strategi. Maknanya dia tu Kristian, tapi luar ni macam kita. Berlaku. Di Malaysia berlaku tak? Kalau ikut kajian dibuat, berlaku di Malaysia. Maknanya pakai kepiah. Pakai purdah. Tutup aurat. Pergi tahlil sekali. Gitu kan. Tapi Kristian. Ada tak di Malaysia? Ada. Berlaku di Malaysia kalau ikut kajian yang dibuat, ya. Itu nombor yang yang keberapa dah ni tuan-tuan? Yang ketiga. Jadi sempat ke nak keempat ni? Dah masuk isyak dah. Boleh ke lebih sikit? Boleh, Kita ada 9 ni. 9 ni gaya sampai pukul 9 lah, paling kurang. Last. Kita pun tak mahu nak langgar SOP ni. Islam liberal. Last sekali. Islam liberal. Islam liberal. Kalau tuan-tuan pernah baca buku Islam liberal, dia berhujah guna Quran, hujah guna hadis. Jadi tuan-tuan hati-hati bila baca. Kalau di Malaysia tak ada lah. Di Malaysia punya cara dia sekat. Tapi di Indonesia tak sekat. Indonesia bebas. Kalau tuan-tuan baca, tak berapa nak kemas sangat kan. Mari mengaji, tapi yalah. Nah kan, kadang-kadang tengok bawah, tengok atas kan. Jadi wallahu alam, saya terasa mudah terpengaruh. Sebab apa? Sebab bila dia bincang, dia guna Quran, dia guna hadis. Saya baca 2-3 kitab berkait dengan Islam liberal yang ditulis oleh orang India. Hebat dia ni. Mengaji sampai ke Pakistan. PhD apa semua. Tapi itulah, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Hidayah ni Allah punya. Bila Allah tarik habis dia, rosak dia. Dan sekarang hebat ni, duduk dekat sama ada Amerika ataupun dekat dekat UK. Universiti hebat-hebat ni. Dia orang dana lah, dapat sponsor, Allah alam kan. Buku dia saya baca 2-3 biji buku dia saya baca. Dan bila kita baca, dia punya penghujahan guna Quran, guna hadis. Kenapa? Islam liberal ni, kita guna Quran, dia guna Quran. Kita guna hadis, dia guna hadis. Kita guna salafus soleh, dia pun salafus soleh juga. Ya, sama. Beza dekat mana? Beza bila kita kata Islam adalah agama realiti. Ya, Islam adalah agama realiti. Bahasa Arabnya sebut waqi'i. Betul lah tu. Betul. Dia pun kata ya. Kita pun kata ya. Islam agama yang waqi'i, yang ikut realiti semasa. Okey. Beza dia. Kita Ahlussunnah wal Jamaah, kita kata Islam agama yang mengikut realiti semasa, tapi masih berteras prinsip yang tak berubah. Islam liberal, dia kata Islam adalah agama yang pegang kepada realiti semasa dan dia akur dengan realiti semasa. Itu berubah. Kat situ beza kita. Quran pakai tak? Quran pakai. Hadis pakai tak? Hadis pakai. Sunnah pakai. Salafus soleh. Kadang-kadang bila saya baca tu tengok kan, mana kan? Ini hujah-hujah yang kita sendiri pun jenuh mencari juga kadang. Dia bagi. Tapi cara faham tu, kita kata kita melihat kepada kepada realiti Islam, dia terima betul, tapi prinsip masih kekal. Ada prinsip yang takkan berubah. Tapi Islam liberal semua boleh berubah mengikut kepada realiti. Maka itu ni konklusi dia kan. Apabila realiti semasa pada ketika ini meletakkan hak asasi manusia nombor 1,
maka Islam pun ikutlah apa yang ditetapkan oleh hak asasi manusia. Itu Islam liberal. Lanjutan daripada itu, apabila hak asasi manusia, mana kita start mula-mula tadi kan, membenarkan, memberikan pemilikan badan ini kepada dia yang autoriti besarnya, dia boleh buat apa atas badan dia, kerana dialah yang memiliki badan ini, maka dia boleh berzina. Kalau dia nak berzina, dia boleh nak nak buat apa saja, dia boleh nak gugurkan kandungan dia, dia boleh nak buat apa dengan badan ni, hak dia. Maka Islam liberal pun kata boleh. Kita Islam yang betul, kita kata apa? Tak, kita ada prinsipal, kita ada perkara yang pokok, tak boleh berubah. Tak boleh berubah. Itu beza sikit, itu beza. Sebab tu kita faham bila orang Islam liberal, bila dia tulis buku, ada Quran, ada hadis. Tapi sebab apa dia boleh menyimpang sampai dia boleh kata LGBT dibenarkan dalam Islam? Kenapa? Kerana prinsip tadi. Kerana LGBT dibenarkan oleh hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah yang diikuti pada ketika ini, pada realiti semasa. Maka kerana itu Islam memperakui realiti semasa, maka kerana itu Islam membenarkan LGBT. Nampak tak dia punya apa? Dia punya cara fikir tu. Kita ada prinsipal yang tak boleh berubah. LGBT selama-lamanya takkan dibenarkan dalam Islam. Itu beza dia. Dan dia akan berengkil lah, dia akan berkait-kait lah dengan masalah-masalah yang lain. Itu Islam liberal. Kalau kita tengok secara sepintas lalu, tuan-tuan boleh baca lah dalam buku ni untuk dapatkan pandangan hak lebih meluas lagi. Tapi secara prinsipal, secara asasnya macam itulah kita nak memahami Islam liberal. Jadi saya rasa tak boleh dah nak lanjut dah. Dah 8.30 dah tu. Kena juga mematuhi akan SOP yang ada. Jadi kita berhenti sekadar tu. Mudah-mudahan nanti akan ada siri yang kedua untuk bedah buku ni. Kita akan masuk kepada bab yang kelima, cukup menarik, iaitu berkaitan dengan sekularisme dan juga isu-isu yang kemudian. Tapi ni sekularisme ni satu isu yang amat menarik lah untuk kita bincang bersama dan untuk kita fahami. Kerana sekularisme inilah sekarang yang menguasai dunia. Jadi kita berhenti sekadar tu dulu. Qulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma ya Allah warzuqna al-amala bih. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu